Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Baik, tazkirah hadis kita pagi ini, kita nak lihat satu hadis yang penting, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dan Abu Ya'la dalam musnad Abu Ya'la, kemudian Imam At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Awsat, Imam Ahmad dalam hadis nombor 11237. Dan ini lafaz Imam Ahmad daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana qala wa izzatika ya Rabb la abrahu ughya ibadaka ma damat arwahuhum fi ajsadihim. Qala Rabbu wa izzati wa jalali la azalu aghfiru lahum mastaghfaruni." Baik, maksud hadis ni, Nabi SAW sebutkan tentang perkataan syaitan. Nabi kata inna syaitana qala, syaitan berkata, ke syaitan bersabda. Jangan, bahaya. Sagi terjemah jadi syaitan bersabda pula kan. Jadi dia kata sebab boleh Nabi riwayat daripada syaitan. Ya, apa status? Maknanya bila Nabi kata inna syaitana qala, apa kita nak kata? Syaitan berkata. Adakah kita nak faham Nabi meriwayatkan daripada syaitan? Sebab nanti orang-orang zaman sekarang ni pelik-pelik pemikiran dia. Kita kena tutup, kita kena sebut juga kan. Maknanya kita kena tutup perkara yang mungkin boleh menyebabkan orang salah faham, ataupun yalah, budak-budak zaman sekarang ni dia pelik-pelik sikit pemikiran dia kan. Mungkin sebab tengok movie banyak kan, kemudian main game banyak kan. Jadi kadang-kadang tu ada anda dapat soalan-soalan yang pelik-pelik juga kadang-kadang. Kebanyakan dia datang daripada budak muda. Budak-budak muda. Jadi kadang-kadang kita nak explain tu, kita kena faham dulu apa dia punya pemikiran dia kan. Baik. Jadi Nabi SAW bersabda, Inna syaitana qala, sesungguhnya syaitan berkata. So syaitan di sini merujuk kepada syaitan dalam kalangan jin. Syaitan dalam kalangan jin. Baik. Dan syaitan di sini juga merujuk kepada ketua dia, Iblis. Sebab kita akan tengok nanti, kerana dalam Al-Quran lafaz ataupun ungkapan sumpah ini, sebab dalam hadis ni dia kata wa izzatika ya Rabb, dia bersumpah. Apa yang dia sumpah? So dalam Quran kalau kita cross check, fa bi izzatika, dalam surah apa? Disebutkan dia akan sesatkan anak Adam. Fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Dalam ayat dalam surah Sad ayat 82. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Kan Allah kata, dan Iblis berkata, demi kemuliaanmu, la ughwiyannahum ajma'in, aku akan menyesatkan mereka kesemuanya. Maknanya anak Adam. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu dalam kalangan mereka yang terpilih, yakni yang mukhlasin maknanya yang ikhlas. Yang ni kata Muqatil bin Sulaiman, yang mentauhidkan Allah, mukhlasin bit tauhid, yang mengikhlaskan dan memurnikan amalan mereka dengan tauhid. Maknanya orang yang hamba Allah yang mentauhidkan Allah takkan boleh disesatkan oleh syaitan, oleh iblis. So itu surah Sad ayat 82 dengan 83. So itu dalam Quran. Baik, kita balik pada hadis tadi. Jadi Nabi SAW bersabda, sesungguhnya syaitan berkata, wa izzatuka ya Rabb, demi kemuliaanmu wahai Tuhan. Menunjukkan syaitan ni dia takutkan Allah dan dia kenal Allah kan, sebab dia kata demi kemuliaanmu kan. Kalau dia tak kenal, dia takkan sebut, melainkan dia kenal. Dia tahu kemuliaan Allah, dia tahu keagungan Allah, kerana dia tengok, dia iblis itu sendiri dia kenal Allah. Ya Rabb, wahai Tuhan. Dan dia pun mengaku Tuhan. Maknanya syaitan ni lagi baik daripada ateis. Dia ada rububiyah. Baik.
Dia kata apa? La abrahu ughya ibadaka ma damat arwahuhum fi ajsadihim. Demi kemuliaan Tuhan, demi kemuliaanmu wahai Tuhan, la abrah, yani aku sentiasa akan, aku takkan tinggalkan. La abrah maknanya la atruka, aku takkan tinggalkan. Ughya ataupun ughwi ibadaka, aku takkan tinggalkan perbuatan menyesatkan hamba-hambamu, madamat arwahuhum fi ajsadihim, selagi mana roh-roh mereka itu berada di jasad-jasad mereka. Ini sumpah syaitan. So kita cross check dalam ayat surah Sad tadi, siapa kata? Iblis. Betul. Saya nampak macam mana Quran mentafsirkan hadis. Itu cara dia. Kan maknanya kita tahu, maknanya kalau ada orang yang konon nak pertikaikan hadis ni, kita kata tak, maksud hadis ni ada dalam Quran. Kan? Sebab memang iblis dia bersumpah. Tapi kata kat sini syaitan. Bukankah syaitan ni bawah sikit level dia? Tak, syaitan pun dinamakan iblis. Iblis tu dia bapa syaitan. Kalau kita sebut syaitan pun, iblis tu yang pertama lah. Sebab syaitan tu maknanya syatana, kan? Maknanya yang jauh daripada kebenaran. Dia sifat. Syaitan tu sifat. Syaitan ni ada juga dalam kalangan jin, ada juga dalam kalangan manusia. Minal jinnati wan nas. Kan? Kalangan jin manusia. Baik. Kemudian ini sumpah syaitan. Apa maksudnya? Dia kata demi Tuhanku ataupun demimu, demi kemuliaanmu ya Tuhan, ya Rabb, rububiyah, kan? Dia percaya rububiyah. Sebab dia tahu Allah cipta dia. La abrahu ughya ibadaka ma damat arwahuhum fi ajsadihim. Aku takkan tinggalkan untuk menyesatkan hamba-hambamu, ibadaka. Maknanya hamba-hambamu. Dia tak kata aku akan sesatkan orang yang sembah berhala ke apa, tapi dia kata ibadaka. Maknanya janji syaitan ni, iblis, dia akan sesatkan hamba-hamba Allah. Dia akan sesatkan orang Islam. Dia akan sesatkan orang beriman. Tapi adakah maksud dia takkan sesatkan selain orang-orang beriman, hamba-hambanya? Tak, sebab selain daripada hamba-hamba Allah, orang musyrik, tak payah sesat dah. Dah sesat dah. Kawan dia, hizbuhu, geng dia, kan? Allah kata ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Wali-wali Allah, dan ni wali-wali syaitan. Mereka dah jadi wali-wali syaitan, orang musyrikin, orang kafir dan sebagainya. Baik. Jadi sebab itu dia sumpah dia hanya akan sesatkan hamba-hamba, orang yang beribadah, orang yang nak sembah Allah. Ibadakah. Selagi mana roh-roh mereka berada di jasad mereka. Apa maksud dia? Selagi mana mereka hidup. Sebab itu kita jangan rasa tenang dan jangan rasa selesa. Selagi kita hidup, syaitan akan menyesatkan kita. Bahkan sehingga kita sakarat, ghamarat, ketika kita nak mati itu pun akan ada syaitan akan ganggu. Waktu tu sakarat ni, ghamarat kan, sakarat dengan ghamarat ni keadaan genting. Kat situ kalau kita baca dalam riwayat-riwayat salaf, dia orang sebutkan tentang bagaimana syaitan ni dia akan datang sebelum kita dikeluarkan roh daripada jasad kita tu, dia akan datang. Waktu tu akan datang ujian. Sebahagian ulama salaf kata ujian tu berdasarkan apa amalan kita. Dia akan datang last minute tu, dia akan datang untuk sesatkan kita. Kalau kita ni ada kecenderungan kepada makanan, dia akan datang bawa makanan. Betul. Kalau kita ni ada kecenderungan kepada nenek moyang, dia akan datang dalam rupa nenek moyang. Dia kata, wahai anakku, cucuku, janganlah tinggal ajaran nenek moyang. Janganlah tinggal ajaran tradisi. Janganlah tinggal ajaran Nusantara. Contoh. Dan nenek moyang kan, dia akan bawa macam tu. Sebagaimana dalam hadis Dajjal nanti dia akan dia akan memperdayakan dengan menggunakan ibu bapa. Antaranya sebahagian orang beriman, Dajjal ni kemampuan fitnah dia nanti, antaranya dia akan hidupkan ibu dengan ayah seorang lelaki. Dikatakan oleh ulama, maknanya syaitan yang menyerupai, bukan ibu dan ayah dia hidup. Syaitan Dajjal dia tak mampu menghidupkan orang mati. Dia tak boleh, dia bukan Tuhan. Jadi dia hanya menjelmakan syaitan, dan syaitan itu menyerupai ibu dengan ayah seorang itu. Kemudian ibu dan ayah orang itu keluar daripada kubur ataupun hidup balik. Dia kata, ikutlah Dajjal kerana ini Tuhan. Ikutlah Tuhan. Wahai anakku, ikutlah dia kerana dia Tuhan. Bayangkan fitnah Dajjal. So ini kemampuan-kemampuan yang
maknanya yang kita katakan, kalau kita nak tengok sekarang ni, orang manusia pun boleh berlakon kan. Boleh berlakon, boleh menyamak. Sekarang ni boleh pakai kostum. AI lagi. Satu AI, kemudian kostum, kemudian yang pakai topeng, yang real kan, yang boleh menyamak. Kalau itu manusia boleh tipu, syaitan pun dia punya kemampuan sama je. So kita jangan pelik, jangan rasa hebatnya Dajjal kan. Tak, dia sama je, dia menipu macam tu juga lah. Macam manusia menipu juga. So tak hebat apa pun. Cuma kita kena bimbang kita punya amalan, kita kena bimbang diri kita sendiri kan. Baik, sampai kita keluar daripada jasad kita, baru dia bersumpah untuk menyesatkan anak Adam atau hamba-hamba Allah selagi mana roh-roh mereka berada di jasad mereka. Kemudian kata Nabi SAW, qala Rabb, Allah menjawab. Maknanya Allah jawab apa yang syaitan kata. Maknanya Allah balas apa yang syaitan kata, apa yang iblis kata. Wa izzati wa jalali, dan demi kemuliaanku dan keagunganku, wa jalali, la azalu aghfiru lahum mastaghfaruni, aku sentiasa akan ampunkan mereka selagi mana mereka memohon keampunan kepada aku. Maknanya apa? Hadis ini menunjukkan kepada kita bahawasanya antara bentuk kesesatan yang syaitan cuba bawa kepada anak Adam, antaranya adalah mereka akan menyesatkan hamba-hamba Allah ni sehinggalah hamba-hamba Allah ni berputus asa daripada rahmat Allah. Sebab itu Allah Ta'ala tutup ungkapan dan sumpah syaitan tu. Allah jawab dengan wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku engkau bersumpah dengan kemuliaanku. Wahai syaitan, kau sumpah dengan kemuliaanku. Sekarang ni aku bersumpah dengan kemuliaan diriku sendiri, Tuhan. Wa jalali, dan keagunganku, aku akan ampunkan hamba-hambaku selagi mana mereka memohon keampunan. Di sini menunjukkan kepada kita fadilat istighfar. Fadilat kita sentiasa memohon keampunan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana bila kita dinamakan kita ni hamba-hamba Allah, kita takkan terlepas daripada kesalahan. Dan antaranya faktor yang menyebabkan kita terjerumus dalam kesalahan dosa, antaranya syaitan, antaranya hasutan syaitan. Tetapi tengok Allah Ta'ala, dia subhanallah, Allah Ar-Rahim, Arhamur Rahimin. Maknanya dia jawab tu, cuba kita bayangkan, Allah jawab. Allah tak, kalau kita dengar orang cakap macam tu, aku akan sesatkan anak-anak kau, aku akan balas balik sekian. Kalau kita, aku akan balas dendam, aku akan tuntut sampai 7 keturunan, bla bla bla, aku akan sekian. Kalau kat jalan tu dah bergaduh dah kan, dah baling-baling parang apa semua dah. Tapi bayangkan Tuhan, Allah kata apa? Maknanya Allah tak kata dekat syaitan tu, maknanya aku akan musnahkan mereka atau aku akan hapuskan mereka. Tapi inilah menunjukkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini telah tertulis di sisi Allah. Inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Allah kata dekat sini, demi kemuliaanku dan demi keagunganku, la abrahu aghfiru lahum mastaghfaruni, aku takkan tinggalkan untuk mengampuni mereka selagi mana mereka meminta ampun kepada aku. Dan ini menunjukkan kepada kita fadilat istighfar daripada hamba-hamba Allah, daripada orang yang mentauhidkan Allah. Dan hadis ini hadis yang hasan dengan syawahidnya. Dalam lafaz yang lain disebut inna iblis qala li rabbih azza wajalla. Maknanya yang Nabi kata syaitan tu, dalam lafaz yang kita sebut dalam satu lafaz, ditafsirkan dengan riwayat lain iblis. Sebetulnya dia matching lah dengan Quran, matching dengan surah Sad tadi kan. Memang itu adalah perkataan iblis. Tapi bila dalam sebahagian riwayat, kenapa jadi riwayat tersebut syaitan? Sebab kita kena faham, perawi hadis ada yang riwayat bil makna. Maknanya kan hadis ni banyak perawi. Sebab perawi ni ada beza-beza dia punya tingkatan dia dhabit dia. Dhabit maknanya dia punya tahap ingatan, memori dia. So ada yang di kadang-kadang tu dia riwayat dia sebut syaitan. Kan? Kemudian itu juga adalah apa? Antara faktor menyebabkan berlaku perbezaan lafaz. Tetapi kalau kita tengok hadis ni, dia walaupun dia lafaz dia berbeza, tapi dia takkan bawa makna yang bercanggah. Dia still kita boleh harmonikan. So itu penting kita tahu banyak riwayat. So macam tadi kita kata syaitan, macam ni kita ambil satu riwayat kita pening.
syaitan, tapi syaitan ni siapa kan? Rupa-rupanya dalam lafaz yang lain, dalam Musnad Imam Ahmad juga, tadi dalam yang ni 11367, dan inna iblis qala li rabbih azza wa jalla. Maknanya iblis berkata kepada Tuhan dia. Maknanya iblis waktu tu yang ni lah sumpah yang iblis sebutkan dalam surah Sad tu. Yang lepas maknanya Allah Taala perintahkan dia untuk keluar, pengusiran dia. Maknanya apa? Itu sama, peristiwa yang sama. Maknanya isi kandungan, okey, hadis tadi menjelaskan ayat dalam surah Sad. Betul tak? Dan surah Sad tu ada penjelasan yang tak ada dalam hadis. Betul tak? Sebab dalam surah Sad tu disebut illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali. So ada istisna, ada pengecualian. Maknanya hamba-hamba, ada tak hamba-hamba Allah yang takkan disesatkan atau takkan boleh disesatkan oleh syaitan atau iblis dan tentera-tenteranya? Ada. Hamba-hambanya yang ikhlas. Tapi adakah maksudnya hamba-hamba Allah yang ikhlas ni takkan diganggu syaitan? Ini cara faham tu. Adakah takkan diganggu? Takkan diganggu tu, itu pelik lah tu. Itu cerita kartun tu. Itu cerita wali-wali sufi. Takkan diganggu oleh syaitan. Takkan diganggu. Tak. Semua kita akan diganggu syaitan. Akan ada gangguan syaitan. Tak. Bayangkan Nabi pun diganggu syaitan. Tiba-tiba kita yang lebih low tak diganggu. Itu yang kadang-kadang tu pelik cerita wali-wali ni. Kata wali-wali ni dia kata syaitan, maknanya tak ganggu dia. Tapi ada orang, kalau kita tanya balik, tapi macam mana pula dengan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, kalau dia lalu satu jalan, syaitan akan lari. Takut. Apa maksud dia? Adakah syaitan dalam kalangan jin tak ganggu Umar? Jawapannya tak. Kerana Umar dia manusia, dia diganggu juga. Cuma disebabkan kekuatan tauhid dia, syaitan lari daripada dia. Dan bukan bermakna sahabat-sahabat Nabi yang lain syaitan tak takut. Kan? Takut tu bukan kerana apa? Takut kerana tauhid. Kerana kekuatan iman. Kan? Itu maksud dia. Maknanya yang Nabi SAW bagi tahu tentang kelebihan Umar tu, yang Nabi nak bagi tahu dekat para sahabat, inilah kelebihan Umar. Kerana ketegasan dia. Kerana keteguhan dia. Yalah, bukan kata syaitan jin, syaitan manusia pun takut dengan Umar. Kalau tak berlakulah apa? Orang bunuh dia. Maknanya Majusi. Kan? Abu Lu'lu'ah al-Majus tu tikam dia daripada belakang. Kan? Maknanya menunjukkan apa yang Nabi bagi tahu sallallahu alaihi wasallam tu betul. Jadi kat sini dalam ayat tu surah Sad tu maknanya ada pengecualian hamba-hamba yang ikhlas. Mukhlasin juga boleh dibaca dengan makna terpilih. Kan? Mustafin. Maknanya, tetapi makna kat situ maknanya merujuk kepada yang ikhlas, yang memurnikan agama. Ya, kerana orang yang memurnikan agamanya kepada Allah tauhid, dia dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu ada pengecualian dalam ayat surah Sad. Dalam hadis kita tadi, dia spesifik lagi, maknanya kemuncak kepada penyesatan. Betul tak? Kemuncak pada penyesatan maknanya iblis, syaitan ini, tentera-tentera dia nak sesatkan anak Adam ni sehinggalah mereka berputus asa daripada rahmat Allah. Sebab itu dalam Quran Allah larang kita berputus asa. Sebab itu Allah Ta'ala dalam hadis tersebut Allah kata, demi kemuliaanku, demi keagunganku, aku takkan tinggalkan untuk ampunkan hamba-hambaku selagi mana mereka memohon keampunan kepada aku. Semoga Allah SWT memberkati apa yang kita sampaikan, menjadikan kita dalam kalangan golongan yang al-mustaghfirin, golongan yang sentiasa memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap keadaan dan setiap masa. Naktafi bihadzal qadar, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.